الله الله ربي هو الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan pertanyaan di atas 12 golongan daripada kalangan ahli tasawuf, semuanya sesat melainkan satu sahaja. Yang mereka ini ialah yang sebenarnya dipanggil ahli sunniyun. Ya, yang pertama yang dipanggil as-sunniyun, iaitulah wahumul ladzi aqwaluhum wa af'aluhum muwafaqatun lisyariah wa tariqah jami'an. Itu perkataan mereka dan perbuatan mereka muwafaqat dengan syariat dan tarekat, mana tidak menyalahi akan sunnah. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Ini dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'dhum yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dan setengah pada mereka itu masuk syurga tanpa hisab, wala azab, dan tak ada azab, direct terus. Allahumma ja'alna minhum. Wa ba'dhum bi hisabin yasir, dan setengah daripada ahli sunnah ini, tarekat ahli sunnah ini, dia masuk tapi kena hisab, tapi hisab dia ringan. Wa azabin qalil, dan setengah mereka kena azab yang sedikit. Kemudian fayakhrujuna minal jahannam, maka keluar daripada neraka jahannam, wa yadkhuluna al-jannah, dan mereka masuk syurga. Wala yu'abbidun, dan mereka wala yu'abbaduna finnar, mereka tidak kekal dalam neraka. Ini di antara perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang lebih daripada itu ialah golongan yang sesat. Di antaranya dipanggil golongan golongan iaitulah halawiyah. Golongan yang pertama dipanggil, golongan kedua ni golongan yang mengaku tasawuf, golongan mutasawwifah dipanggil al-halawiyah. Golongan halawiyah ni iaitulah fa innahum yaqulu, mereka berpandangan, mereka berkata an-nazar ila badanin jamilah wal amrad halalun. Ya, fayarkusun wa yad'una at-takbir wal mu'anaqah mubahun wa hadza kufrun mahdun. Golongan ni berpegang bahawa melihat mana tubuh perempuan yang cantik, mana aurat, dan laki yang tampan, mana laki-laki amrat, mana dekat-dekat balai yang macam perempuan tu, itu halal. Padahal dari segi ahli sunnah adalah haram. Mana mereka menghalalkan benda haram. Jadi mereka berpendapat bahawa menari, memeluk, mencium semua tu mubah. Maka golongan ini ialah kufrun mahdun, kufur semata-mata. Itu golongan yang pertama dipanggil halawiyah. Golongan yang kedua dipanggil iaitulah golongan haliyah. Golongan haliyah. Fa innahu, mereka ni yaquluna ar-raqsu wad-darbul yad halal, wa yaquluna li-syekh halatun la yu'abbiru anhu asy-syar'u wa hadza bid'atun laisa fil sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ni golongan yang suka maknanya menari dan bertepuk tangan. Dia kata adalah halal. Syekh tu dia panggil halia, artinya orang yang sudah tidak diatur oleh syarak. Syekh dia dah keluar pada hukum syarak, dia kata. Dan adalah satu bid'ah dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga ialah golongan auliyaiyah, namanya golongan auliyaiyah. Fa innahu, mereka ni yaqulun, mereka berkata iza wasalal amdu, apabila sampailah hamba tadi ila martabatil auliya, pada martabat wali, maka patasqutu anhu at-taklif syar'i, gugur daripada mereka taklif syarak. Dan mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan al-wali la afdal minan nabi, bahawa wali itu lebih afdal daripada nabi, biwasitatin Jibril, dengan wasitah Jibril. Wa ilmul wali bighairi wasitah, dia kata. Adapun ilmu wali tak ada wasitah direct. Adapun ilmu nabi dengan wasitah Jibril. Jadi nabi wali lebih handal daripada Jibril. Maka golongan ni kufrun aidan, kafir juga. Ya, mereka di golongan yang ketiga, golongan auliyaiyah. Golongan mengatakan bahawa naik perangkat wali dan wali itu lebih tinggi daripada nabi. Ini golongan sesat. Dan golongan yang keempat, golongan samaraniyah, golongan as-samaraniyah. Fa innahum yaqulu as-suhbah qadimatun wa biha yasqutul amr wan nahyu wa yuhilluna ad-dufu wa tunbur wal baqi al-malahi wa halalun bainahum min jihatin nisa wa hum kufrun wa damuhum mubahun. Ni golongan samaraniyah ni adalah mereka ni beranggapan bahawa bersamaan itu dipanggil sifat qadim. Yaqulu as-suhbah qadimun. Sehingga mereka menggugurkan tuntutan suruhan dan nahi. Tidak ada arahan halal haram, tak ada bagi dia.
dan mereka menghalalkan maknanya gendang-gendang mereka tu dan menganggap halal di antara mereka di kalangan orang wanita, menghalalkan percampuran wanita, mereka termasuk kufur juga. Darahnya halal, damuhum mubahun, darah mereka ni adalah halal kata ulama. Dan golongan seterusnya, golongan tadi yang keberapa? 4. Yang kelima golongan hubbiyah, golongan habiyah nama ni, golongan al-habiyah. Di mana mereka ni fa innahum yaqulun, mereka berkata iza wasala amru ila darajatil mahabbah, apabila sampai hamba tadi pada makam mahabbah yang kuat, yaskutu anhu takalifi syar'in, gugur taklif syarak, halal haram tak ada dah. Ya, wa yasturuna auratihim, dan tidak mahu makna mereka ni wala yasturun, mereka tak mahu menutup akan auratihim, akan aurat. Bagi mereka tak ada aurat, seluar pendek pun tak ada hal mereka. Jadi mereka dah sampai ke tahun ni semua kafir belaka ni. Ya, golongan dipanggil Habiyah. Ya, golongan apa dia panggil ni? Golongan Habiyah. Ya, golongan Habiyah. Dan yang keenam golongan Huriyah, golongan Huriyah. Fa innahum kal haliyah juga. Lakin yad'una wat'ul khur fi halatihim fa iza afaqu igtasalu fa kazabu bizalika wa halaku. Golongan Huriyah ni ialah sama dengan golongan haliyah tadi, tapi mereka ni lebih, iaitu dia mengaku bahawa orang yang diletakkan mereka suka bersetubuh dengan bidadari, dan bila mereka sedar mereka mandi. Ini golongan yang bohong dan rosak karut juga. Dan golongan yang seterusnya ialah golongan yang keberapa? Golongan yang ketujuh, golongan al-ibahiyah. Yang kedua ibahiyah, fa innahum yatrukuna al-amr bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini jelas bertentangan dengan Quran dah. Wa yahalluna al-haram wa yubihuna al-nisa. Mereka menghalalkan benda haram dan mereka membolehkan bergaul bebas dengan perempuan. Ini semua golongan sesat, kufur, bercanggah, menghalal mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan apa dipanggil ni? Golongan ibahiyah. Dan seterusnya yang ke-8 golongan mutakasilah. Ya, golongan mutakasilah, fayatrukun al-kasab, mereka meninggalkan usaha dan ikhtiar. Ini golongan pemalas panggil ni. Ini tasawuf bodoh panggil. Wa yasaluna min al-bab, dan mereka minta-minta ya, meninggalkan akan dunia pada lahir, padahal mereka ni mengejar dunia pada batin. Ya, majaduna bi tarkid dunya ala zahir, kononnya macam zuhud, tapi wa yaduna bawa ikihim halaku bizalik. Padahal dalam hati mereka ni mengharapkan pemberian orang, mengharapkan akan dunia. Ini golongan munafik dipanggil, sesat belaka. Konon-konon macam ahli tasawuf tak nak dunia, padahal dalam perut mereka itu penuh dengan dunia, mengharapkan pemberian orang. Dan seterusnya ialah golongan mutajahilah. Wa ammal mutajahilah, dia kata, ialah payal bisuna libasal fusaq. Ya, mereka ni memakai pakaian orang-orang yang fasik. Kama qala ta'ala, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakum nar. Kamu jangan cenderung hati pada orang yang zalim, maka kamu akan direntap akan api neraka, dalam surah Hud ayat 113. Golongan ni suka meniru-niru kaum. Mereka ni termasuk dalam golongan kaum tersebut jugalah. Mereka ni man tashabbi qaumin fa huwa minhum. Golongan orang-orang jahil yang tak nak belajar, kemudian mengaku-ngaku ilmu tasawuf, kononnya dia tinggi dan sebagainya. Sebab tu kalau tak belajar ni memang jadi sesat jawab dia. Apa semua pun inamal ilmu bi ta'allum, sungguh ilmu tu dengan belajar. Al ilmu imamu amal, ilmu tu adalah imam bagi amal. Dan golongan yang ke-10 itu golongan waqafiyah. Fa innahum yaqulun, golongan waqafiyah ni menyatakan la ya'rifullah ghairullah, tak ada siapa pun boleh kenal Tuhan. Apa tujuan dia? Wahum tarakuna talabul ma'rifah, akhirnya mereka meninggalkan akan mencari jalan mengenal Tuhan. Walaku bizalikal jahil, dan mereka ni rosak dengan kejahilan mereka itu. Ini golongan golongan waqafiyah. Dan akhirnya golongan ilhamiyah. Golongan ilhamiyah yang ke-12 ni, itulah al-ilhamiyah. Fa innahum yatrukuna al-ilma, mereka meninggalkan akan ilmu, tak nak belajar. Ya, wa yanhauna anit tadris, dan mereka ni melarang orang belajar. Apa belajar-belajar, tak ada belajar, zikir saja. Tak payah belajar-belajar, dia kata. Nanti datang makrifat dengan Tuhan macam-macam lah. Ni golongan ni sesat belaka, jadi kufur. Sebab mereka menghalalkan benda yang diharam. Apa benda diharam? Allah Ta'ala haramkan kita menjadi jahil. Allah Ta'ala wajibkan kita belajar. Ya, dengan nas Quran banyak dah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan hadis terangkan talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimat. Untuk ilmu tu wajib atas muslimin dan muslimat. Dan Al-Quran pun terang, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu belajar, ya, fa'lam, kamu mengetahui dan belajar, annahu la ilaha illallah, bahawa sentiasa bersifat ketuhanan melainkan Allah. Mana belajar mengenal Tuhan tu adalah benda yang menjadi kewajipan. Dia mereka menyekat, ni golongan yang akil, ilhamiyah, dia pakai ilham je, bukan ilham syaitan nama tu. Watabi'unal hukama, mereka ikut akun hukama, yaqulu Qur'anu hijabun, ikut Quran terhijab, baca Quran terhijab. Ini golongan gila panggil. Ya, wasy'aru Qur'anun tariqah, dijadikan syair-syair ulama tu, nazam-nazam semua sebagai macam Quran bagi jalan mereka. Wa ataqadu nabi zalik, ya, mereka berpegang dengan syair-syair, dengan nazam-nazam. Quran ni tak pakai, dia kerja mengapa syair aja, ya, mengapa nazam-nazam aja. Sedangkan Quran ni tak pakai, ni sesat pula tu. Wa tarakul Quran, mereka tinggalkan Quran. Wa allamul al-ash'ar, mereka mengajar, ya, akan anak mereka tadi al-ash'ar ala auladihim, atas anak-anak mereka. Wa tarakul wird, dan mereka meninggalkan wirid-wirid yang disusun oleh para ulama sufiah. Wa halaku bihi, dan mereka tu semua jahanam rosak, binasa dengan sebab demikian. Wa fi nafsihim batilun, dan di dalam batin mereka dan batin hati mereka adalah batal dan sesat semata-mata. Itu 12 golongan. Jadi kita minta jadi golongan yang pertama, iaitu golongan yang dikenali dengan sunniyun, golongan yang mengikut sunnah zahir dan batin. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan bahawasanya wazaru zahiral ismi wa batinah, wajib kamu menyucikan, membersihkan zahir dan batin kamu daripada segala kekotoran, segala maksiat, segala kemungkaran dan segala kelalaian, supaya kita menjadi ahli sunnah yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu a'lam.